Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa la. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung perkongsian kita, kupasan surah Taha. Kita berhenti hari itu dalam catatan saya ayat 62, kita masuk ke 63. 63 surah Taha. 63 surah Taha. Jadi nak recap sikit apa yang dah berlaku sekarang ni dalam babak pertembungan di antara Nabi Musa yang seorang, dengan katanya mengikut ahli tafsir, mereka ni tidaklah sepakat dari segi berapa ramaikah ahli sihir yang berkumpul pada hari pertemuan yang ditetapkan dengan Nabi Musa tersebut. Ada yang sampai menyebut sampaikan kepada puluhan ribu, ada juga yang menyebutkan kurang daripada itu. Yang pentingnya ramai. Jadi seramai-ramainya ahli sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun menghadap hanyalah Nabi Musa seorang. Macam mana satu kebenaran itu kita akan dapat lihat tidak akan dapat dikalahkan walaupun dengan sebanyak mana kebatilan. Dia pengajaran dekat situ. Satu benda yang betul, kalau kita nak tegakkan hujah yang palsu macam mana pun tidak akan dapat kita lenyapkan kebenaran tersebut. Untuk makluman, ahli tafsir juga mentafsirkan apa yang dimaksudkan dengan sihir ini kepada beberapa kumpulan. Jadi kumpulan yang pertama tu adalah magician lah. Magician ni orang ahli silap mata. Dia menjadikan pandangan kita terhadap sesuatu itu tersihir. Sahara ni dalam bahasa Arab, maksudnya sahara ni adalah sesuatu yang menjadikan kita terkasima. Sebab itulah penyihir dinamakan sahir. Dan kadang-kadang apabila kita kena sihir ni adalah bayangan perasaan kita. Kita rasa betul, tapi sebenarnya hakikatnya benda tu tak boleh nak dibuktikan. Kadang-kadang kalau umpama kata orang kena sihir tu, buatlah macam-macam pun, scan itulah, MRI lah, buat itu buat ni, okey, BP okey, jantung okey dan sebagainya, tapi dia rasa. Itu benda tu adalah menunjukkan ada something wrong kat situ. Jadi dia rasakan kita, although kita punya vital signs ni semua okey, tak ada masalah. Itu sihir. Kalau kita rasa sihir ni, dia menjadikan kita nampak sesuatu, rasa sesuatu, tapi pada hakikatnya tak betul. Itu maksudnya sahara. Itu golongan yang pertama, magician. Yang kedua pula, ahli tafsir mengatakan mereka ni juga adalah dalam kalangan orang yang tahu tentang dia panggil selok belok certain materials, contohnya besi dan sebagainya. Jadi mereka ni ada yang mengatakan adalah juga golongan chemist, ahli kimia. Jadi dia pandai dari segi macam manakah certain material tu, besi dan sebagainya, bila direndam, bila dikenakan dengan elemen yang lain, benda tu jadi membengkok-bengkok. Dia jadi macam seolah-olah, dia panggil apa, macam ular tu berlengkar-lengkar. Itu yang second group. Grup yang kedua tentang ahli sihir. Jadi mereka ni ramai. Dan tentunya dalam kalangan mereka ni ada yang betul-betul popular, masyhur, mahir, ada yang mungkin mediocre, tengah-tengah, reti tak reti, semuanya dikumpulkan. Sebab apa? Fir'aun janjikan masuk je grup ni semua dapat ganjaran. Di ayat 63 tu. Jadi apabila Nabi Musa menasihatkan mereka pada ayat 61 tu, la taftaru 'ala Allahi kadhiba, janganlah kita menisbahkan kepada Allah itu dengan satu pembohongan. Nah, ini ayat ni penting. Sebab dari segi akidah pula kita akan tanya, macam mana pula ahli-ahli sihir ni tahu tentang Allah
Sebab Nabi Musa kita nak nasihatkan orang, mestilah kita ada satu assumption yang mengatakan orang tu faham apa benda yang kita nak nasihatkan. Kalau umpama kata kita nak nasihatkan orang tu tak ada clue. Kita ni cakap pasal apa? Orang takkan faham. Jadi persoalan dekat ayat 61 tu pun yang belum kita kupas ialah macam mana pula Nabi Musa boleh nasihatkan ahli sihir itu tentang Allah. Adakah mereka ni pernah dengar tentang Allah dan sebagainya? Kat sini membawakan kita kepada satu penjelasan tentang perkataan Allah itu sendiri. Perlu difahami. Orang Mesir waktu tu dia percaya ada Tuhan. Dia percaya ada Tuhan, dia percaya hari akhirat. Sebab tu Firaun ni bila mati tu dia buat piramid tu besar-besar untuk menyediakan dia ke alam yang baru. Kepercayaan kepada kehidupan selepas kematian tidak menjadi satu kejanggalan dalam kalangan penduduk di bumi Mesir waktu tu. Tapi kita nak kupas Allah ni. Sebab Allah ni kita dah terangkan dulu, sekadar untuk kita recap balik sebab benda ni penting. Kadang-kadang timbul isu lagi lah dan sebagainya dan tak habis-habis. Saya ingat dalam masa 20 tahun ni dalam konteks negara kita ni ada saja isu yang dibangkitkan tentang Allah dan sebagainya. Dia senyap dalam 3-4 tahun, lepas tu timbul balik. Senyap 3-4 tahun, dia timbul balik. Tapi kita letakkan tepi segala polemik, politik dan sebagainya. Kita tengok dari segi bahasa, ilmu ni yang betul-betul kat situ. Jadi Allah ni adalah, macam kita dah katakan dulu, dia mempunyai dua tanggapan. Tanggapan yang pertama ialah dia adalah kata nama khas. Macam tuan-tuan kalau nama Abdul Razak, Abdul Razak tu adalah tuan lah, dan tuan adalah Abdul Razak. Kalau kita tanya kenapa pula awak ni nama Abdul Razak, dah nama kita macam tu, jadi nama begitu dinamakan kata nama khas. Keduanya, Allah ni mempunyai makna kerana dia adalah merupakan kata nama terbitan dalam grammar bahasa Melayunya. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-mushtaqat. Dalam orang putih kita panggil sebagai derivatif, bukan produk kewangan tu. Derivatif dari segi linguistik, maksudnya dia adalah kata nama yang diambil daripada satu root asal. Root tu maksudnya adalah kata dasar asal, iaitu alif lam ha. Ilah, ilah. Kita dah huraikan, sekadar kita nak recap balik. Jadi ilah tu, Allah tu jadinya daripada al-ilah, alif lam. Kalau kita ingat belajar bahasa Inggeris, kita ada apa namanya, definitive article, alif lam. Alif lam ni bahasa Melayu tak ada, malangnya. Dalam bahasa lain ada, dia ada le, la, dalam French dan sebagainya, the, do dan sebagainya tu. Bahasa Melayu ni kita tak boleh nak katakan ada definitive article, melainkan kena pakai kata tambahan. Contohnya buku. Kalau buku satu penjodoh bilangan lah, sebuah buku ke dan sebagainya. Kalau the book, Alkitab, kena pakai itu, buku tersebut, buku itu. Sama juga dengan ilahun, Tuhan. Al-ilahu, Tuhan itu, Tuhan yang tunggal itu. Jadi Allah tu maksud yang kedua adalah Tuhan ataupun sembahan yang tunggal, yang esa itu. Jadi kalau orang tanya kita, apakah Allah tu ada makna? Ya. Jawapannya ya. Makna Allah tu apa? Maknanya adalah Tuhan yang tunggal itu. Kalau confuse nama Tuhan ni pun orang kata tak ni sangat, tak persembahan. Sebab Tuhan ni pun kata nama Sanskrit. Dia kata Sanskrit dalam bahasa Tuhan asalnya. Tuhan pun maksudnya adalah sembahan. Jadi tak apa kita pakai sembahan yang tunggal itu. Sebab itu kalau kita dalam menghuraikan la ilaha illallah, kadang-kadang kena faham betul-betul. Orang dulu dia terjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kena faham betul-betul. Kalau kita tak faham maksud tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah tu, kita punya tanggapan, kadang-kadang akidah kita tu yang kita simpulkan tu akan sedikit confusing. Sebab tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia lebih kurang sama ayatnya tidak ada murid yang datang dalam kelas itu kecuali Ahmad. Maksudnya ada murid lain tak? Ada. Yang datang Ahmad seorang. Sama juga tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, kan? Allah ni berhak disembah, Tuhan kita. Yang lain-lain ada Tuhan tak? Ada. Cuma kita tak berhak sembah. Salah. Kena ingat betul-betul. Sebab apa? Wa ilahukum ilahun wahid. Tak kira siapa-siapa. Orang hanya menisbahkan sifat yang tak betul kepada
Tuhan yang berhak disembah itu, maka timbullah nama macam-macam. Sedangkan Tuhan manusia adalah satu. Jangan pula kita kata sebab tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maksudnya orang lain ada Tuhan juga. Okay? Yang dikatakan Tuhan itu adalah sifat batil yang dinisbahkan kepada pencipta. Sebab tu kalau tuan-tuan nak mudah faham la ilaha illallah tu, la ilaha dalam bahasa Arab ilaha. Kenapa bukan hu, kenapa bukan hi? Dalam bahasa Arab ni dia ada baris-baris dia, baris depan, baris bawah, baris atas. La ilaha, lam ni bila dia masuk kepada ilah ni, tuan-tuan tak perlu dalam sangat atau dalam bahasa Arab, kita boleh huraikan, no problem. La ilaha, dia bukan la ilahu, bukan la ilahi. Ha tu, lam tu bila masuk kepada kata nama ilah tu, dia jadikan ilah tu baris atas, menunjukkan secara mutlaknya tidak ada apa-apa sesiapa yang berhak disembah pun. Masuk ke situ. Dalam bahasa Arab dia panggil lam ni nafiyatun lil jinsi, maksudnya dia menafikan segala bentuk, segala jenis, segala kategori. Jadi kat situ la ilaha, walaupun dua perkataan dalam bahasa Arab, sebab tu wahyu tu turun dalam bahasa Arab sebab dia senang, dia perkataan dia pendek tapi maksud dia berat, maksud dia dalam. Jadi tidak ada sesuatu apa sembahan sekalipun illallah, melainkan sembahan yang tunggal yang esa tersebut. Itu lebih mudahlah kalau kita tengok dari segi bahasa. Jadi kalau umpama kata kita faham tu maksudnya, kalau kita baca-baca yang lain kadang-kadang kita confuse, tapi dari segi linguistik dan bahasanya tidak ada satu sembahan, tidak ada sesiapa yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang esa, yang tunggal tersebut. Nampak? Sebab itulah Nabi Musa pakai Allah. Jadi bila cakap tentang Allah ni, Tuhan ni, dia adalah something yang kalau orang putih panggil generik, dia panggil. Generik ni maksudnya sesuatu kata nama yang orang semua faham. Saya kena huraikan lebih perkataan Allah ni sebab nak bagi faham. Kenapa orang tanya macam mana Nabi Musa boleh cakap kepada ahli sihir ni tentang Allah, la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Sedang mereka ahli sihir, bukankah mereka tak kenal Tuhan dan sebagainya? Itu jawapan dia. Maksudnya Allah adalah satu perkataan yang generik. Sebab itu dalam masalah perbalahan sebelah kita ni tentang penggunaan nama Allah ni, dalam kalangan orang Arab dia tidak ada masalah. Bahkan dia tanya dekat kita pula, apa hal korang kat Malaysia ni? Dia tak boleh nak faham benda tu. Kita ada konteks kita sendiri, of which tu cerita lain lah. Kita nak cerita kat asal. Sebab itu kalau orang musyrikin pun dia pakai nama Allah. Sebab itu nama ayahandanya kepada Nabi Muhammad adalah Abdullah. Biasa. Abdul Ilah pun ada. Biasa dalam kalangan orang Arab sebelum Islam. Sebab Allah tu dah ada konsepnya yang difahami. Maksudnya yang perlu disembah, dah ada konsepnya. Kristian pun pakai Allah, Yahudi pakai Allah. Jadi kadang-kadang dalam pengkajian kita kaji buku-buku yang diterjemahkan daripada bahasa Yunani dalam bidang-bidang perubatan Arab dululah, zaman-zaman Abbasiyah, zaman-zaman awal-awal 1000 tahun dulu. Yang terjemahkan tu Kristian Arab, tapi dia pakai perkataan Allah. Maksudnya Allah ni adalah kata nama generik. Kalau mudahnya dalam bahasa kita Tuhan lah. Begitu nak faham. Jadi cuma kita dalam keadaan ni, dalam agama kita pakai Allah. Bila masuk tempat kita dah jadi kata nama khas. Jadi konteks perkataan tu tentang dia adalah juga kata nama terbitan. Kadang-kadang dia tak berapa diketengahkan, bukan mainstream. Sebab tu ada isu kalau agama lain nak pakai Allah dan sebagainya. Tapi kalau nak cakap tentang Kristian, tak, cerita dia lain. Kristian ni dia tidak ada satu nama khusus untuk Tuhan. Sama ada benda tu kita nak katakan problem ataupun tak problem, itu terpulang. Tapi realitinya bila Bible diterjemahkan dalam bahasa Jepun, dia akan cari pula nama Tuhan tu dalam bahasa Jepun. Bila terjemah dalam Mandarin, dia akan cari nama Tuhan tu dalam bahasa Mandarin. Dia tidak ada satu yang tetap. Sebab tu bila missionary nak terjemahkan
Bible dalam bahasa Melayu. Dia tengok orang Melayu waktu tu perkataan yang digunakan untuk Tuhan ada Allah, maka dia pakai Allah. Tengok maksudnya zaman-zaman dulu 16-20-an lagi dah ada dah terjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu. Tapi tak ramai tuan-tuan yang tahu yang sebenarnya terjemahan Injil ni adalah dahulu lagi dibuat daripada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Cuma fakta ni orang tak nak cakap lebih. Sebab apa? Tak sonok. You know? Sebab kita kata Islam masuk dekat tanah, dekat bumi kita ni dalam kurun 14-15. Tetapi tidak ada satu Al-Quran pun yang diterjemahkan secara lengkap melainkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembanghi dalam 1680-an. Sedangkan Bible dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu awal 40 tahun lagi daripada itu, tapi bukan semua lah. Saya ingat dalam surah sesekian lah, Exodus, Genesis dan sebagainya, ada beberapa. Kalau saya tak silap, mungkin saya silap, tapi dia bukan keseluruhan Injil. Jadi disebabkan tu dia rasa dia dah cop dulu perkataan Allah tu untuk Tuhan dalam bahasa Kristian. Itu konteks kat negeri kita. Lebih tu the rest is history, kata orang putih kan. Cerita tu sembang panjang. Kita nak cerita pasal ni je, pasal Allah kat situ. Jadi la taftaru 'alallahi kadhiba. Dalam perspektif Al-Quran, mana-mana agama, nama-nama Tuhan yang lain yang ada dekat keliling kita ni adalah disebabkan oleh pembohongan terhadap sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Bukan disebabkan ada Tuhan lain. Ada Tuhan lain. Sebab tu payah kita nak huraikan benda ni dalam keadaan supaya kita faham. Kalau kita tak faham, nanti kita susah nak explain. Kita susah nak explain. Mungkin tuan-tuan saya dah pernah cerita benda ni, sekadar saya nak bawa balik lah. Contoh tu kan tentang berlaku dekat sekolah. Saya cerita kan dekat tempat saya tu, dekat Gombak, bila budak-budak kan, budak-budak apa Melayu Islam kita ni dengan budak-budak yang beragama Hindu, dia budak-budak bergaduh gitu. Jadi yang beragama Hindu ni katalah, kau tak nampak Tuhan aku yang besar tu? Sebab dekat dengan batu cave kan, tu yang besar tu ada pedang, ada macam-macam. Dia cakap dengan budak-budak kita ni, mana Tuhan kau? Panggil Tuhan kau. Budak-budak ni pun tak tahu arah, pergi dekat bilik guru. Tanya ustaz dengan ustazah, ustazah, Tuhan kita mana? Mana Tuhan kita? Nak lawan Tuhan dia. Ustaz dengan ustazah pun tak tahu nak jawab. Nak cari mana Tuhan. Saya nak cerita kat sini sebab apa kita ni kadang-kadang masalah kita bila ajar akidah dekat silibus sekolah kita pun kadang-kadang kita tak ajar dari segi macam mana nak berhujah. Sedangkan kalau dalam Al-Quran dia ajar macam mana? Metod Nabi Ibrahim kan dia ajar. Maksudnya takkan itu Tuhan, kita balas dia balik. Macam mana pula tu Tuhan tak bergerak-gerak daripada tahun lepas? Siapa nampak dia ni? Bila nampak, kat mana muncul? Nampak? Cara kita nak patahkan hujah macam mana Al-Quran ajar kita adalah dengan kita mengalahkan pada hujah orang tersebut. Itu cara kita macam mana nak hujahkan. Jadi penghujahan ni macam mana, yang mahirnya Ahmad Didan, yang mahirnya Zakir Naik, umpama kata kan. Dulu pun dia ajar kita ni ilmu akidah ni. Ini yang Nabi Musa, nampak tak? Kenapa engkau cakap? Dia tak kata marilah beribadah menyembah Tuhan. Dia kata direct, dia kata janganlah cakap satu pembohongan terhadap sifat Tuhan yang kau sendiri tak tahu. Itu maksudnya. Mana kau tahu benda ni? Kau tahu mana? Kau tahu mana bentuk dia macam tu? Engkau tahu mana rupa dia macam tu? Nampak? Itu cara penghujahan. Cara penghujahan. Itu bab hujah. Itulah. 61 tu fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Jadi bila mereka ni, sebenarnya orang-orang yang dipanggil dan sihir ni bukanlah semuanya satu level. Biasalah manusia ni dia bukan semuanya berada pada satu level.
Kita tengok kepada zaman Nabi, sirah pun bukan bila kita kata kaum musyrikin ni dia semuanya menentang Nabi, tidak. Ada tu yang kasar, Abu Jahal, Abu Lahab. Ada tu yang bukan Islam pun, tapi disebabkan kekeluargaan. Sebabkan kekeluargaan, macam Hamzah, dia pergi lepuknya siapa yang kacau Nabi sebab dia bapa saudara. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah dengan Nabi ni pak saudara dia sayang sangat. Muka pun dekat sama. Sebab apa namanya, Hamzah bin Abdul Muttalib ni, Abdul Muttalib waktu dia nak pergi pinangkan Khadijah dengan Abdullah anak dia, dia berkenan pula dengan sepupunya Khadijah. Jadi buat kata, kalau kata orang Kelantan bleh-bleh, kata orang apa pergi meminai tu, kita pinangkan untuk anak kita, kita pun pinang di kita jugalah seorang. Zaman dulu biasa. Zaman sekarang ni kalau tuan-tuan buat macam tu masuk TV3. Dulu biasa. Maka dapatlah Hamzah, sayang sangat. Hamzah belum Islam lagi, tapi dia jangan main-main. Al-Abbas bin Abdul Muttalib sama juga pak saudara dia. Dia ni kalau dalam perjanjian Al-Aqabah tu, dia sebenarnya yang mempertahankan loyal kepada Nabi, tapi dia juga merupakan tawanan perang Badar. Dia tak Islam lagi. Islam dan tak Islam masa tu orang, sebab tu umpama kata bila kita nak bicarakan masalah yang bukan Islam ni, dia ada levels dia. Nampak? Bukan semua yang menentang, bukan semua yang jahat. Itu kena faham realiti dia. Daripada sirah tu kita belajar. Ketua kabilah yang menjamin cop jari mengiringi Nabi Muhammad selepas daripada baginda balik pada Taif bukan Islam. Kena faham. Jadi ada yang jenis macam tu yang mana Islam itu belum lunak di hati dalam keadaan yang cepat. Ada tu cepat, macam kilat pantas macam Abu Bakar. Ada tu yang perlukan tengok lagi. Dia tentang macam apa, Saidina Umar. Saidina Umar keluar pagi tu memang dia serabut dengan masalah orang Kuring. Kau ni cakap pasal Muhammad, apa masalah? Mai sini aku selesaikan. Dia pergi nak keluar pagi tu memang dia nak bunuh Nabi. Dia nak bunuh Nabi. Tahap dia tahap pembunuh Nabi. Orang lain mungkin tak sampai tahap macam tu, tapi dia sampai kepada tahap orang yang nak bunuh Nabi. Tapi orang yang nak bunuh Nabi ni adalah orang yang disemadikan sebelah Nabi akhirnya. Tengok hidayah tuan-tuan. Sebab itu kita kadang-kadang jaga hati kita jangan terlalu cepat menghukum, tuan-tuan. Masalah kita kadang-kadang kita cepat menghukum orang. Jangan sesekali. Macam mana pun aib orang tu, macam mana keadaan seseorang tu, bukanlah kita yang menghukum, tetapi Tuhan yang menghukum. Kita jaga diri kita sendiri. Seperti mana hadis, tuba liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas. Berbahagialah mereka yang disibukkan oleh aib diri sendiri daripada aib manusia. Tak habis-habis cerita pasal aib orang. Nabi kata tuba. Kataan tuba dalam bahasa Arab ni ish, baiknya, bagusnya. Nampak? Dia elok kita. Tak payah nak menghukum. Saidina Umar pun dia asalnya orang yang nak bunuh Nabi, tetapi orang yang paling antara yang Nabi sayang sampaikan dia apabila meninggal pun dikebumikan. Jadi benda-benda begitu. Jadi ada orang begini, ada orang begitu. Ada orang yang pun kata dia lambat masuk meresapnya, tapi dia dah ada simpati. Begitulah kat situ kan. Jadi mereka ni pun fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Jadi bila diberi nasihat tu, mereka pun dah mulalah macam yakin tak yakin, yakin tak yakin. Datang selepas tu, qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Bila saf barisan ahli sihir ni dah mula goyah, maka bangunlah ketua-ketua mereka ni, qalu in hadzani lasahiran. Ni ayat 32 ni, kalau nak cakap benda ni kaitan dia dengan
konteks politik panjang, tapi itu bukan kita punya interest pagi ni. Kita nak cakap dari segi akidah. Sebab apa? Normally kalau kita tengok ini dinamakan sebagai propaganda, kempen. Bila mana tengok umpama kata ahli sihir ni tak betul dan sebagainya, dah mula goyah, dia kata dia orang ni adalah ahli sihir. Tuduhan. Salah satu cara kita bagaimanakah kita hendak mengkaburkan mata orang adalah dengan tuduhan. Ini adalah kalau kita tengok kepada dunia komunikasi moden dan media massa, ini permainan dia orang. Iaitu kita namakan penjajaan istilah. Penjajaan istilah. Contohnya kalau kita kritik Israel, dia kata kita anti-Semitism. Oh, ini golongan yang tidak suka kepada Yahudi, sifat mereka sama dengan Nazi zaman Hitler dulu yang membunuh orang Yahudi. Padahal kita mengkritik itu atas dasar kezaliman Israel kepada rakyat di Gaza dan sebagainya. Sampai itu pun tak boleh kita nak kritik. Kalau dekat Amerika kritik payah. Dia jaja perkataan itu xenophobic. Dia kata xenophobic ni orang yang tidak boleh terima jantina orang lain. Kalau kita kritik LGBT, dia kata oh ini adalah orang yang tidak mempunyai pemikiran terbuka, yang tak boleh kita sebenarnya jadikan dia sebagai contoh. Yang boleh jadi contoh dia sekarang ni kat barat dah jadi caca merbah dengan bendera pelangi lah apa dan sebagainya. Masalahnya, jadi kita pun kalau macam negara setengah negara dia keras. Rusia yang bukan Islam tu pun Putin kata jangan nak sebut-sebut pasal homoseksual dekat negara ni. Nampak? Jadi kita kena tengok konteks kita pula macam mana, kita kuat ke tak kuat, bagi peluang ke apa-apa ni dan sebagainya. Benda-benda sebab apa dia jual istilah. Kalau kita cakap something payah. Kita cakap sikit pasal Islam, oh ini ekstremis, nampak? Jadi labeling, labeling ni adalah benda yang kalau dalam cerita Fir'aun dengan ahli sihir ni dalam Al-Quran pun dah sebut. Propaganda, labeling, branding. Macam mana kita nak jatuhkan satu kumpulan ialah dengan kita melabelkan dia. Islam kolot, Islam menindas wanita, Islam mundur. Jadi benda tu bila lama-lama orang pun fikir buat apa, masuk Islam dan sebagainya. Jadi ini adalah benda yang ditekankan balik oleh ketua-ketua ahli sihir ni. Dahlah dia tuduh Nabi Musa dengan Harun ni lah sahiran. Dia orang ni magician, ahli sihir. Nothing. Tak ada apa. Tahap dia orang ni tak ada apa. Bukan sekadar tu, yuridani an yukhrijakum min ardikum. Ini ugutan nombor 2. Maksudnya apa? Dia orang ni nak halau kita daripada bumi kita ni. Ni tanah kita. Kita bumi putera. Ini Musa dengan Harun ni Yahudi datang dekat Mesir ni nak berlagak macam dia pula yang menjadi penduduk asal lah, nampak? Sentimen tu dalam Quran dah sebut. Hati-hati. Benda-benda macam tu. Jadi kita ni sebagai orang yang beriman, penilaian kita kena betul lah. Kita kena pastikan adakah ini betul, adakah ini propaganda. Kalau betul macam mana, kalau propaganda macam mana. Tak cukup dengan tu, wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Dan mereka ni nak mengugut kita punya lifestyle. Jadi ada lifestyle, ada masalah ancaman, ada masalah tuduhan. 3 elemen ni penting dalam kita nak memahami apa yang berlaku dalam dunia sekarang ni. Ini adalah taktik yang bukan baru, yang dah memangnya lama, bahkan direkodkan dalam Al-Quran. Yang pertama labeling, yang kedua ugutan, yang ketiga juga adalah berkenaan dengan lifestyle kita. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok dalam kalangan Quraisy yang apabila Nabi mula melakukan dakwah pada umur 40-an dulu, antara benda yang mereka rasa susah nak buang ialah lifestyle. Sebab rasa lifestyle dia tak yakin. Lifestyle dari segi ekonomi. Orang Arab
dahulu ni tuan, 1400 tahun mereka ni peniaga. Peniaga. Dia peniaga. Bab-bab peniaga ni benda kata orang asam garam orang Arab ni. Macam kita ni bila kita kaji bahasa, macam saya ni orang mengkaji bahasa, saya belajar bahasa. Antara dalam ilmu bahasa ni kita panggil psikolinguistik. Kita belajar macam manakah perkataan tu kita boleh tengok cara orang bertutur tu berfikir. Benda tak muktamad tapi kita boleh buatlah dia punya hujah dan sebagainya. Bahasa Melayu kita ni kita tengok psikologi orang Melayu ni ialah bila umpama kata kita ni tidak, kita perkataan kita bila berniaga kita kata niaga lah, berniaga, lepas tu kita pakai bisnes dan sebagainya. Cara kita berfikir melihat perniagaan, bisnes dan sebagainya adalah satu konsep yang bukan berdarah daging. Orang Arab dia punya perkataan untuk meniaga adalah amalah. Amalah ni maksudnya sama amal soleh, maksudnya konsep berniaga bagi orang Arab ni adalah kerja. Bekerja adalah berniaga. Kita ni bekerja kadang-kadang boleh jadi lain, berniaga lain, tapi orang Arab bila cakap bekerja tu confirm berniaga. Jadi berniaga ni dah memang darah daging dia. Dia tidak ada masalah nak keliru kerja lain, niaga lain, tak. Dia punya kerja adalah berniaga, berniaga dia adalah kerja. Konsep-konsep kerja dengan kerajaan apa semua ni baru. Dia punya tamadun dah lama, 1400 tahun dan sebagainya. Benda tu biasa. Sebab tu orang Mekah dia berniaga. Zaman-zaman dulu Abu Sufyan itu pun tahap dia millionaire tu, dia dah ada summer house dekat Damsyik. Dia dah ada banglo sebiji. 1400 tahun, banyak kaya. Yang lain-lain tu kita tengok sejarah-sejarah, kita baca sirah ni, kalau orang kaya Arab ni dia pakai sampai jubah tu yang Nabi halang marah. Jubah dia panjang tu ada dayang-dayang pula yang tukang pegang. Dia punya kayanya tu zaman tu. Peniaga-peniaga lain kalau umpama kata kargo dia tu nak masuk tak boleh satu pintu, dekat Mekah tu kena masuk 4 pintu. Memang kaya biasa. Bila datang Nabi, bila datang Nabi bawa Islam ni, dia takut lifestyle dia tergugat. Apakah aku ni akan jadi miskin? Sebab apa? Di antara apa yang mereka tarik adalah juga berhala dekat Kaabah tu 360. Satu circle dia ada 360 darjah. Setiap darjah tu ada dia punya patung. Ada dia punya patung. Dan patung tu diberikan kedudukan mengikut kepentingan kabilah-kabilah dekat semenanjung tanah Arab. Dan satu benda yang pelik dalam sejarah, bila kita belajar sejarah, keluar daripada Mekah tak ada tempat yang selamat melainkan Mekah. Sebab tu dinamakan bumi tu haram. Haram, tanah haram. Kenapa haram? Haram nak buat benda-benda yang di luar daripada tu. Kat luar tak apa, boleh merompak, boleh mencuri, no problem. Dalam ni tak boleh buat. Satu semenanjung tanah Arab semua akur dengan fakta tu. Jadi bila dia masuk tanah haram, tak boleh berperang, tak boleh nak memburu dan sebagainya. Macam mana kita dilarang kalau umpama kata kita sedang pakai ihram kan kat situ. Dia tak boleh kat situ. Jadi bila mereka ni diberikan kedudukan begitu, datanglah kabilah-kabilah ni buat haji. Mekah ni manalah ada tanah subur, tuan. Dia bukan macam Madinah. Madinah ni dan lagi kita pergi boleh tanam korma dan sebagainya. Mekah ni tak ada. Semata-mata dia hidup atas dasar perdagangan. Nampak? Dia perdagangan, dia pusat perdagangan di antara Yaman dekat selatan dengan Syam dekat utara. Sebab waktu tu bila Rom dengan Parsi dah kacau, dia panggil laluan sutera tu. Jadi banyak barang daripada China datang melalui jalan laut, dia masuk dekat Yaman. Sejarahnya. Okey. Jadi orang Quraisy ni dia ambil peluang menjadi logistik partner untuk barang-barang yang daripada China turun dekat pelabuhan Yaman nak bawa sampai ke atas dekat Asia Tengah. Siapa yang jadi transporter tu? Orang Quraisy. Nampak? Dia punya business, core business dia adalah logistik. Orang Quraisy ni, dia punya core business dia adalah logistik. Dia transport merchandise. Lepas tu pula daripada Turki, daripada Eropah nak ekspor barang dekat China, dia buat turun pula. Sampaikan Allah Ta'ala sebut dalam surah li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was saif. Nampak? Apakah korang Quraisy ni tak ingat dengan segala kekayaan yang dah diberikan, dengan segala macam kau punya
pergerakan perniagaan waktu musim panas, waktu musim sejuk. Rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Kau tak ingat kan kau duduk Mekah tu kau nak makan apa kalau tak ada tentang kebesaran Allah Ta'ala bagi kau peluang niaga. Wa amanahu min khauf. Khauf ni maksudnya dekat Mekah ni tak ada orang nak kacau kau. Kalau umpama kata kabilah-kabilah ni tak hormat tanah haram Mekah ni, dia boleh je berkumpul ramai-ramai pergi rompak Mekah. Sebab apa? Orang Mekah ni kaya-kaya. Tapi dia tak buat macam tu sebab tanah haram. Jadi rahmat Allah Ta'ala dah bagi dekat mereka ni macam begitu sekali. Jadi orang-orang Quraisy ni nak let go dia punya lifestyle ni kadang-kadang susah. Sedangkan Islam tu tidaklah kata orang menyanggahi kekayaan, tapi lifestyle hidup. Sebab tu di antara benda yang diugut adalah tentang lifestyle. Orang-orang yang kadang-kadang nak masuk Islam ni, antara benda yang menggugat dia adalah tentang susah. Islam ni susah lah. Ada seorang sahabat, dia isteri dia Chinese convert lah. Dia tapi biasa baiklah dengan dia punya abah ipar. Tapi bila dia cakap hati ke hati, tak masuk Islam ke sebagainya, kata Islam ni susah lah. Dia kata Kristian ni lagi senang. Sebab apa? Kita buat dosa je macam mana pun akan masuk syurga. Sebab apa? Nabi Isa dah tebus dosa kita. Itu macam payah juga macam tu. Buatlah dosa macam mana pun kita ahli syurga. Jadi konsep tu senang. Sebab apa? Nabi Isa dah mati dekat tiang salib menebus dosa kita. Sebab kita tengok bangsa dia tak tentu harah, macam mana pun sebagainya, perangai atau macam mana tu, tapi dia punya salib punyalah besar kat dada. Sebab kata end of the day I'm Christian. I'm Christian. Kata. Sebab apa? Dosa dia dah tebus. Banding dengan Islam, kita nak kena buat amal, ada dosa, kalau salah, kalau payah-payah nanti masuk. Dia kata konsep tu tak. Ada setengah orang fikir macam tu, lifestyle. Dalam surah Kahfi pun sama juga, yang dua orang petani besar, wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau Allah Ta'ala dah bagi aku kekayaan dekat muka bumi ni, mestilah menunjukkan dia dah sayang dekat aku. Jadi kalau aku mati pun Allah Ta'ala akan bagi ganjaran lagi sebab ini. Dia kata, bila kita ajak setengah pendakwah, dia ajaklah orang-orang saudagar yang bukan Islam yang kaya. Dia kata, Tuhan sayang sama gua mah. Lu Melayu apa dah? Miskin. Niaga tak betul. Makan gaji. Mau masuk Islam buat apa? Sekarang Tuhan sayang sama saya. Bagi saya duit, niaga senang. Nampak mentality. Lifestyle. Kena faham iman ni betul-betul. Iman kena perlu difaham betul-betul kat situ. Itu kena cerita tu panjang lah. Kita cerita macam mana yang dinamakan sebagai lifestyle adalah merupakan sesuatu yang payah nak dibuang. Dunia adalah satu yang payah nak dibuang. Kita tengok macam akhir-akhir, yang akhir sekali masuk Islam Abu Sufyan, sebab dia adalah seorang yang ada kedudukan. Bukan senang. Sama dengan Firaun, dia seorang yang ada kedudukan. Akhir tu bila dia tenggelam tu baru nak beriman. Bukan selama ni dia tak faham, bukan selama ni dia tak reti. Nabi Musa dah tunjuk dah pun depan dia, inilah dia tongkat, tapi tongkat ni jadi ular yang betul. Inilah dia tangan aku, bila aku keluarkan bercahaya, tangan aku tak terbakar ni, tak terbakar. Seorang pemimpin boleh menilai mana yang benar, mana yang batil, tapi kedegilan itu datang daripada dunia yang telah pun bersarang dalam hati. Itu ibrah kita. Waktu mula-mula sekali suratul Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami berikan kepada mereka, mereka ni yunfiqun, mereka ni berbelanja. Syekh Imran, seorang pendakwah mereka, bila menguraikan arahan dia kata, kita ni orang yang ada iman, orang yang ada Islam, harta dan dunia ni kita letak dalam poket, dia kata, bukan dalam hati. Bila letak harta dan dunia dalam hati, payah, dia dah bersarang. Bila kita letak dunia dan harta ni dalam poket, bila kita nak, kita keluarkan. Sebab tu penting untuk kita sampaikan, disebut dalam Al-Quran, kadang-kadang kita ni lupa
nak beramal dengan amalan yang betul. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Bila datang hari kematian kita, dia nampak orang yang bersedekah ni pahala dia besar, sampai dia minta Allah Ta'ala tangguhkanlah supaya aku dapat bersedekah. Ni bukan cerita orang kafir, cerita kita. Jadi sedekah, macam mana kita kalau tak letakkan harta dan dunia, kita tak letakkan dalam kocek kita, kita letakkan dalam hati, kita payah nak bersedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan seorang yang kaya berwasiat supaya gudang-gudang kormanya diagih-agihkan kepada orang miskin selepas dia mati. Sampailah tinggal ada korma-korma yang buruk. Yang buruk tinggal dekat ceruk-ceruk kargo dia, gudang dia tu. Sampai Nabi kata, kalau dia sedekahkan korma dia yang buruk ni masa dia hidup, pahala dia lebih banyak daripada segala korma yang dekat semua gudang-gudang ni yang dia sedekahkan lepas mati. Korma buruk yang tinggal tu, yang dia sedekahkan, kalau masa dia hidup, pahala dia lagi banyak daripada segala korma-korma dia yang dia sedekahkannya selepas mati. Maksudnya besarnya bersedekah dan sebagainya. Jadi itu di antara benda yang kita boleh jadikan cara bagaimana kita nak melunakkan hati kita dengan iman. Dia beritahu dalam kisah ni kepada orang sihir tadi, oh ni gelaran. Jadi mereka ni pun bila mendengar tu balik, jadilah mereka tu gusar, jadilah mereka tu rasa tergugat. Jadi kita tamatkan pada ayat 64 insya-Allah. Fa ajmi'u kaidakum thumma tusaffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Jangan risau, ajmi'u kaidakum, kumpulkan semua helah-helah kamu, thumma tusaffa, dan kita berbaris semua. Maksudnya kat sini adalah kata-kata semangat. Kata semangat, kata apa dan sebagainya, walaupun pada tujuan yang batil, dia ada efek dia yang tersendiri. Sebab itu kadang-kadang kita tengok pada zaman moden ni, sesuatu perkara kalau dirancang tetapi untuk benda yang batil adalah mempunyai peluang untuk lebih berjaya daripada sesuatu benda yang benar tetapi tidak dirancang. Kita ada benda yang betul tapi cara kita buat tak betul, takkan boleh menang dengan benda yang tak betul tetapi dibuat dengan betul. Jadi dia punya kat situ, benda tak betul tapi dia buat betul, dia boleh menang lagi, dia boleh mempunyai impact lagi berbanding dengan benda yang betul tapi kita buat tak betul. Macam mana zaman sekarang kita tengok dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan LGBT lah dan sebagainya, kuat tu, kuat, benda tak betul pun. Buat kata seorang presiden Afrika tu, apa benda lah masalahnya kata golongan LGBT ni. Kalau lipas yang dikatakan sebodoh-bodoh binatang sebab otak dia hampir tak ada, boleh tahu mana lelaki, mana betina, mana jantan betina waktu nak mengawan. Manusia yang Tuhan kurniakan kepala otak yang besar ni tak reti nak faham mana satu jantan, mana satu betina. Nampak? Presiden Afrika tu kata, but then again, pergerakan ni bukan main hebat. So sampai Amerika gunakan untuk ugut negara Afrika, kecoh baru ni dekat Qatar, FIFA dan sebagainya. Masalah bendera bodoh je pun. Tapi itulah, bila sesuatu pergerakan dibuat dengan perencanaan yang teliti dan betul, walaupun the cost is tak betul, tapi dia mempunyai peluang benang, dia mempunyai peluang untuk lebih, kata orang, stand out berbanding dengan sesuatu yang betul, tapi kita tak buat apa-apa. Itu masalah kita zaman sekarang. Jadi kita sudah angkat situ tuan-tuan dan puan. Jadi rumusan jadilah kita bercakap tentang Allah tadi panjang, kita cakap pasal Allah tadi panjang, minta fahamkan akidah, maksudnya dari segi bahasanya, maksud la ilaha illallah tadi satu. Keduanya kita dah cakap tentang bagaimanakah dalam Al-Quran ini telah disebutkan cara orang dalam keadaan nak mempromosikan satu idea dengan labeling, dengan ugutan dan macam-macam sebagainya, merupakan satu taktik yang very classic yang dah lama dah. Tiganya kita cakap tentang lifestyle, macam mana kita sepatutnya dalam kita nak mengukuhkan iman dalam hati kita ni, dunia, harta dan sebagainya hendaklah kita bubuh dalam kocek kita, bukan dalam hati kita. Belanjakan kalau kita perlu.
InsyaAllah kita jumpa pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.